Salam sejahtera saya ucapkan kepada guru-guru dan semua murid. Selamat datang ke program kolaborasi Towards Excellence in SPM tahun 2021 anjuran PPD Sibu untuk mata pelajaran Matematik KSSM slot yang keempat. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Cikgu Lau Cik Kon dari SMK Bukit Asik. Kita sedia maklum dalam DSKP Matematik KSSM terdapat 5 bidang pembelajaran. Yang pertama nombor dan operasi, yang kedua berkaitan dengan algebra, yang ketiga statistik dan kebarangkalian, yang keempat sukatan dan geometri, dan yang kelima matematik diskrit. Dalam slot saya ini, saya ingin membawa semua murid kepada dua tajuk di bawah bidang pembelajaran yang kedua, iaitu berkaitan dengan algebra. Apakah dua tajuk tersebut? Marilah ikuti perbincangan saya yang seterusnya. Tajuk pertama yang ingin saya kongsi dengan semua dalam slot ini ialah garis lurus. Garis lurus. So, garis lurus ini, tajuk ini adik-adik semua telah belajar di tingkatan 2 bab yang ke-10. Tingkatan 2 bab 10 tajuknya kecerunan garis lurus. Standard kandungan satu sahaja, kecerunan. Tetapi standard pembelajaran ataupun objektif pembelajaran ada 5. Tetapi saya akan fokus kepada 2 di sini. Yang pertama ialah menentukan kecerunan suatu garis lurus. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan garis lurus. Kemudian garis lurus ini juga telah adik-adik belajar di satu lagi tajuk tingkatan 3 bab 9. Ini adalah lanjutan daripada bab tingkatan 2 tadi ya. Jadi ini tingkatan 3 bab 9 tajuknya garis lurus. Standard kandungan satu sahaja iaitu garis lurus. Standard ataupun objektif pembelajaran yang ingin cikgu kongsikan pada pagi ini ialah menentukan bersamaan suatu garis lurus, menentukan titik bersilangan bagi dua garis lurus, dan yang ketiga menyelesaikan masalah yang melibatkan garis lurus. Nota pintas. Jadi sebelum kita pergi kepada contoh, adalah perlunya saya menerangkan sekali lagi nota-nota penting dalam dua tajuk tersebut, iaitu yang pertama kecerunan dan yang kedua garis lurus. Dalam dua tajuk itu, adik-adik semua perlu tahu yang pertama tentang kecerunan garis lurus. Kecerunan garis lurus. So, apakah rumus untuk mencari kecerunan garis lurus? Di sini kita ada 2. Yang pertama, kecerunan adalah sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi S2 tolak S1. M di sini ialah maksudnya kecerunan. Dan sekiranya anda diberi 2 titik koordinat, kita boleh gunakan rumus ini. Iaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak S1. Sekiranya anda ingin menggunakan Y1 tolak Y2, maka bahagian penyebut itu pun kita perlu tukar menjadi S1 tolak S2. Rumus ini digunakan apabila kita diberi 2 titik koordinat. Satu lagi rumus kecerunan yang boleh kita guna apabila kita diberikan kedua-dua pintasan S dan pintasan Y, iaitu kecerunan sama dengan negatif pintasan Y
bahagi dengan pintasan X. So, apa itu pintasan? Pintasan X ialah nilai dengan keadaan menyentuh pada paksi X, manakala pintasan Y merupakan nilai dengan keadaan menyentuh pada paksi Y. Okey, yang ketiga, persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus ialah Y sama dengan MX tambah C. Ini merupakan satu rumus atau formula yang penting yang tidak diberi dalam senarai rumus. So, adik-adik kena ingat Y sama dengan MX tambah C adalah persamaan garis lurus. Di mana M ialah kecerunan dan C adalah pintasan Y. M kecerunan, C pintasan Y. Yang keempat, cari pintasan X, Y sama dengan sifar. Kalau kita cari pintasan Y, X sama dengan sifar. Dan yang kelima, garis selari. Apabila kita diberitahu dua garis lurus tersebut merupakan garis yang selari, maka mereka mempunyai nilai kecerunan yang sama, iaitu M1 sama dengan M2. Kecerunan garis pertama sama dengan kecerunan garis kedua. Jadi dalam nota ini, saya pecah kepada 3 langkah. Saya akan pecah kepada 3 langkah nanti masa perbincangan. Okey, yang pertama, langkah pertama cari kecerunan. Okey, langkah kedua cari pintasan. Cari pintasan Y. Dan langkah ketiga, menuliskan persamaan garis lurus. Semua kita sedia maklum, kalau kita tengok persamaan garis lurus, kita ada dua pemala yang penting, iaitu M dan C. Jadi ingat, langkah pertama cari kecerunan, langkah kedua cari pintasan Y, dan langkah ketiga kita masukkan kecerunan dan pintasan Y yang kita cari ke dalam persamaan garis lurus. Okey, untuk tajuk garis lurus ini, cikgu akan bincangkan kedua-dua soalan kertas 1 dan juga kertas 2. So, kita mula dengan kertas 1 terlebih dahulu. Soalan 1. Satu garis lurus melalui titik 4, 11 dan titik 2, 3. Cari pintasan Y bagi garis lurus itu. Jadi kita diberikan dua titik koordinat, betul tak? Jadi kita nak cari pintasan Y. Pintasan Y kalau ikut perbincangan saya tadi, langkah kedua kan? Jadi apabila kita nak pergi langkah kedua, kita perlu cari langkah yang pertama dulu, iaitu cari kecerunan garis lurus. Jadi langkah 1, cari kecerunan garis lurus. Kalau kita diberikan dua titik, 4, 11, 2, 3. So, kita boleh letak 4, 11 sebagai titik S1, Y1. 2, 3 sebagai titik S2, Y2. Kita cuba ganti ke dalam rumus Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak S1. Jadi di sini kecerunan 11 tolak 3 bahagi dengan 4 tolak 2. Okey, so 11 tolak 3 sama dengan 8. Bahagi dengan 4 tolak 2 sama dengan 2. 8 bahagi 2 sama dengan 4. So, langkah pertama kecerunan dia 4. Sekiranya tadi awak gunakan 3 tolak 11, boleh juga. Dan pengebut dia kena menjadi 2 tolak 4. So, akan mendapat negatif 8 bahagi negatif 2 sama juga mendapat kecerunan 4. So, setelah kita mencari kecerunan, langkah seterusnya ialah kita cuba mencari pintasan Y. Bagaimana kita mencari pintasan Y? Bagaimana kita mencari pintasan Y? Kita cari pintasan Y dengan menggantikan nilai kecerunan dan salah satu titik koordinat di atas garis lurus tersebut ke dalam persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan MS tambah C. Jadi kecerunan telah kita cari di langkah 1. So, kita gunakan kecerunan M sama dengan 4 dan juga salah satu titik di atas garis lurus tersebut. So, di sini kita ada dua titik, 4, 11 dengan 2, 3.
So, terpulang kepada adik-adik semua, mana satu titik kita nak gunakan. Jadi, saya di sini pilih titik 2, 3 kerana nilai dia lebih kecil. Okey, so kita gantikan kecerunan M sama dengan 4 dan titik 2, 3 ke dalam Y sama dengan MX tambah C. Jadi, Y ialah 3, kecerunan M ialah 4, X ialah 2, tambah dengan C. Okey, kita boleh guna kalkulator untuk membantu kita buat kiraan ini kerana ia hanya melibatkan satu pemboleh ubah dan kita dapati nilai C adalah sama dengan negatif 5. Anda perlu faham bahawa C bermaksud pintasan Y. Jadi kita telah mendapat jawapan di sini ya, iaitu pintasan Y sama dengan negatif 5. Jawapan dia B. Soalan yang kedua. Diberi bahawa bersamaan bagi suatu garis lurus ialah 3x tolak 2y sama dengan 7. Cari pintasan x bagi garis lurus itu. So, soalan ini kita diberikan bersamaan garis lurus dan kita dikehendaki mencari pintasan x. Jadi dalam nota pintas saya telah bincangkan apabila kita nak cari pintasan x, kita perlu menggantikan y sama dengan sifar. Y sama dengan sifar. Jadi, cari pintasan x, ganti y sama dengan sifar. So, kita cuba gantikan y sama dengan sifar ke dalam persamaan garis lurus yang diberi dalam soalan, iaitu 3x tolak 2y sama dengan 7. So, kita ganti y sama dengan sifar. 3x tolak 2 darab dengan sifar sama dengan 7. Sekali lagi kita boleh guna kalkulator untuk ataupun kalkulator saintifik untuk membantu kita mendapat jawapan akhir, iaitu x sama dengan 7/3. 7/3. So jawapan dia ialah C. Soalan ini agak mudah. Seterusnya soalan nombor 3. Dalam raja 3, MN ialah satu garis lurus yang dilukis pada suatu sata kertas. Diberi kecerunan MN ialah 3. Cari pintasan X bagi MN. So, daripada raja 3 kita dapati diberikan, kita dapati ada satu garis lurus MN. Kemudian di atas garis lurus ini terdapat satu titik koordinat yang boleh kita nyatakan nanti. Kita balik kepada soalan terlebih dahulu. Kecerunan MN ialah 3. So, anda telah diberi kecerunan. Kecerunan dia 3. So, langkah 1 kita tak perlu cari lagi, iaitu cari kecerunan kan. So, kita terus pergi ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua iaitu cari pintasan Y terlebih dahulu. So, daripada raja 3 ini, kita dapati titik koordinat yang kita boleh dapati daripada garis lurus tersebut ialah 16. Kita tuliskan pada raja 16 titik koordinat sebab itu akan kita guna dalam penyelesaian kita yang seterusnya. Okey, so saya terus pergi kepada langkah yang kedua iaitu cari pintasan Y. Sebab langkah pertama cari kecerunan telah diberi dalam soalan ini. So kita langkah kedua cari pintasan Y, kita ganti Langkah 2 cari pintasan Y, cara dia ialah kita ganti nilai kecerunan dan satu titik koordinat dalam garis lurus itu ke dalam Y sama dengan MS tambah C. Jadi kecerunan di sini 3 titik koordinat 16 daripada raja 3. Kita ganti dua maklumat ini ke dalam persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y ialah 6 sama dengan M ialah 3 darab dengan S ialah 1 tambah dengan C. Jadi nilai C di sini ialah 3. Nilai C ialah pintasan Y. Jadi kita pergi langkah 3, tuliskan bersamaan. Jadi apa bersamaan garis lurus MN? Kita sudah ada kecerunan, kita sudah ada pintasan Y.
Kecerunan 3, pintasan Y dia 3 juga. Jadi kita tulis Y sama dengan MS tambah C. M kita ganti dengan 3. C kita juga ganti dengan 3. Dan kita akan dapati persamaan garis lurus MN ialah Y sama dengan 3X tambah 3. Apa tujuan kita cari persamaan garis lurus? Tujuannya adalah untuk membolehkan kita mencari pintasan X bagi garis lurus MN. Jadi kita sedia maklum tadi dalam nota, apabila kita nak cari pintasan S, kita ganti Y sama dengan sifar. Ganti Y sama dengan sifar ini ke dalam persamaan garis lurus MN, iaitu Y sama dengan 3S tambah 3. Okey, so kita gantikan Y sama dengan sifar dan kita dapati nilai S adalah sama dengan negatif 1. S negatif 1 ini bermaksud pintasan S sama dengan negatif 1. Nilai yang memintas pada pasti S untuk garis lurus MN ialah negatif 1. So, jawapan dia D. So, soalan ini langkah dia lebih banyak. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang seterusnya, soalan nombor 4. Dalam rajak 4, sekali lagi MN ialah garis lurus. So, untuk soalan ini kita diberi sekali lagi garis lurus MN. Cari pintasan Y bagi garis lurus MN. So, soalan 3 tadi diminta cari pintasan X. Soalan 4 ini kita diminta cari pintasan Y. Tetapi anda tidak diberikan kecerunan. Jadi kita perlu cari kecerunan. Dan kalau kita tengok rajak 4 ni, garis lurus MN, kita diberi koordinat N, negatif 2, negatif 4. Dan satu lagi, garis lurus ini memintas pada paksi X. Memintas pada paksi X iaitu negatif 10. Okey, so koordinat dia negatif 10 sifar. Jadi kita boleh cari kecerunan menggunakan dua titik koordinat ini. Okey, so langkah yang pertama cari kecerunan. So kecerunan untuk garis lurus MN adalah sama dengan sifar tolak negatif 4 bahagi dengan negatif 10 tolak negatif 2. So, dianya sama dengan 4 bahagi negatif 8 dan sama dengan negatif 1/2. So, setelah kita mendapat kecerunan, langkah seterusnya kita cari pintasan Y. Untuk mencari pintasan Y di sini, kita ada dua kaedah sebenarnya. So, marilah kita menerusi ataupun meneliti kedua-dua kaedah tersebut. Tetapi dalam slide saya hanya menunjukkan salah satu kaedah. So, yang saya tunjukkan ialah apabila saya gunakan cara yang sama dengan tadi, apabila nak cari pintasan Y, ganti nilai kecerunan dan salah satu titik koordinat atas garis lurus tersebut ke dalam Y sama dengan MS tambah C. Dan di sini saya pilih titik negatif 2, negatif 4. Kita gantikan Y sama dengan negatif 4. Samakan dengan kecerunan negatif 1/2 darab dengan nilai S negatif 2 tambah C. Dan dapati C adalah sama dengan negatif 5. Negatif 5. Jadi pintasan Y sama dengan negatif 5 iaitu jawapannya C. Satu lagi kaedah yang saya tidak tunjuk di sini ialah kita masih boleh gunakan kaedah kecerunan untuk mencari pintasan Y. Kerana kita mengetahui bahawa pada garis lurus MN ini, nilai pintasan X dia negatif 10. Jadi kita sudah cari kecerunan. So, tadi kita ada satu rumus, kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X kan. Jadi kita boleh gantikan kecerunan negatif 1/2 sama dengan pintasan Y. Kita nak cari, jangan lupa ada negatif di depan, pintasan Y kita nak cari. Kemudian bahagi dengan pintasan S itu ialah negatif 10. Negatif 10. Jadi lepas kita kira, kita masih boleh mendapat
bintasan Y adalah sama dengan negatif 5. Ini pun boleh. Ini lagi cepat daripada langkah 2 yang saya tunjukkan di sini. So, saya ikut langkah tadilah. Langkah 1 cari kecurunan, langkah 2 cari pintasan Y. Tetapi apabila kita mengetahui pintasan S, sebenarnya kita boleh guna kaedah ini untuk mencari pintasan Y, iaitu sekali lagi gunakan konsep kecurunan. Konsep kecurunan. Tetapi yang paling penting ialah langkah pertama masih sama, kita cari kecurunan untuk garis lurus MN. Okay. Soalan 5. Raja 5 menunjukkan suatu garis lurus yang memotong pasi S dan pasi Y pada suatu sata katus. Nilai bagi K ialah, soalan ini minta anda cari nilai bagi K. So, kita rujuk kepada Raja 5. Anda telah diberikan titik koordinat R 15, titik koordinat S 52 dan nilai K berada pada paksi X. Jadi kita boleh berikan nama kepada titik yang terletak pada paksi S tersebut, iaitu mungkin saya di sini letakkan nama T dan koordinat dia adalah K sifar. Dan apabila kita tengok ketiga-tiga titik RS dan T ini berada pada satu garis lurus yang sama, maka konsep yang perlu kita fahami di sini ialah nilai kecurunan. Nilai kecurunan bagi semua titik di atas garis tersebut adalah sama. Jadi maksudnya di sini kecurunan untuk RS boleh sama dengan kecurunan ST, boleh sama dengan RT dan sebagainya. Okay, jadi kita gunakan konsep kecurunan untuk menyelesaikan soalan ini. Langkah 1, cari kecurunan. Okay, so di sini kecurunan garis lurus RS sama dengan kecurunan garis lurus ST. Padahal mereka berada pada satu garis lurus yang sama. Jadi kecurunan RS kita gunakan dua titik koordinat yang telah kita ketahui, iaitu 15 dan 52, iaitu kita ganti ke dalam rumus untuk mencari kecurunan RS. 5 tolak 2 bahagi dengan 1 tolak 5. Okey, ianya sama dengan kecurunan ST, iaitu 2 tolak sifar bahagi dengan 5 tolak K. Jadi jawapan dia adalah 23/3 untuk nilai K. Okey, jawapan dia T. Jadi kalau kita tengok semua soalan-soalan objektif di sini memang berpandu kepada konsep yang telah kita pelajari, iaitu cari kecurunan. Lepas itu kita mungkin perlu cari pindasan Y dan akhirnya kita menuliskan bersamaan garis lurus. Seterusnya kita pergi ke kertas 2. Okey, kertas 2, soalan nombor 6. Raja menunjukkan dua garis lurus PQ dan ST dilukis pada suatu sata katus. Garis lurus QT adalah selari dengan paksi X. Cari A bersamaan garis lurus QT, B bersamaan garis lurus ST dan C nilai bagi K. Kita rujuk kepada Raja 6. Kita dapati di sini persamaan garis lurus PQ telah diberi 2Y sama dengan 4S tambah 3. Ini satu maklumat yang penting. Okay, yang perlu kita ambil maklum. Lepas itu titik T anda telah diberikan koordinat titik T 53 dan ada satu titik pada paksi S dengan koordinat K sifar. Okey, sifar. Dan anda juga telah diberi dimaklum ataupun diberitahu bahawa garis lurus QT adalah selari dengan paksi X, selari dengan paksi X. Dan juga yang paling penting ialah garis lurus PQ. Garis lurus PQ ini selari kepada garis lurus ST. ST
Jadi untuk mencari jawapan bagi bahagian A, B, C, marilah kita meneruskan langkah penyelesaian kita dalam slide yang seterusnya. Okey, penyelesaian untuk soalan bagi bahagian A, soalan 6A. Okey, untuk mencari bersamaan garis lurus QT, marilah kita tengok QT ini adalah garis yang selari dengan pasi X. Selari dengan pasi X. Jadi saya lukiskan garis yang selari dengan pasi X melalui QT, dan kita boleh dapati bahawa garis lurus mengufut ini dia mengilang paksi Y. Apabila mengilang paksi Y, maksudnya bersamaan kita mula dengan Y. Y sama dengan berapa? Jadi kalau kita tengok di sini, oleh sebab kita mengetahui titik koordinat T ialah 53, maka kita tahu bahawa nilai pada paksi Y tersebut ialah 3. Jadi bersamaan garis lurus QT ialah Y sama dengan 3. Okey, ini satu markah. Okey, untuk bahagian seterusnya, bahagian B, kita nak cari bersamaan garis lurus ST. Kita nak cari bersamaan garis lurus ST. Jadi ingat lagi, langkah untuk mencari bersamaan garis lurus ada 3. Langkah pertama, cari kecerunan. Langkah kedua, cari pintasan Y. Dan langkah ketiga, tuliskan bersamaan. Jadi kita kena ikut 3 langkah tersebut. Okay, langkah yang pertama, cari kecerunan. Jadi oleh sebab garis lurus ST kita tidak tahu nilai kecerunan, tetapi kita tahu bahawa ia adalah selari dengan PQ. Persamaan garis lurus PQ telah diberi. Okey, telah diberi. Jadi kita boleh gunakan garis lurus PQ sebagai langkah untuk mencari kecerunan. Jadi untuk garis lurus PQ, persamaan dia 2Y sama dengan 4S tambah 3. Kita pindah 2 ke sebelah kanan menjadi bahagi. Ataupun kita bahagikan persamaan tersebut dengan 2. 2Y bahagi 2, 4S bahagi 2, 3 bahagi 2. Dan kita akan dapat Y itu sama dengan 2S tambah 3 berdua. Okey. Dan daripada penukaran tersebut, kita dapati kecerunan dia adalah 2. Kecerunannya adalah 2. Kecerunan dia ini. Nilai ini ialah kecerunan berpandu kepada Y sama dengan MX. Okey, tambah dengan C kan. Jadi berkali kepada X ialah kecerunan di sini. Okey, langkah yang ini langkah kecerunan ini satu markah. Okey, langkah yang kedua, kita cari pintasan Y. Okey, kita sudah tahu kecerunan, kita ada titik koordinat daripada garis ST iaitu titik T, kita tahu kan 53. Jadi kita ganti dua maklumat ini ke dalam persamaan Y sama dengan MS tambah C untuk mencari pintasan Y. Jadi ganti Y sama dengan 3, M sama dengan 2 dan S sama dengan 5. Kita dapati C itu negatif 7. Jadi untuk langkah ini kita boleh dapat satu markah. Langkah 2, cari pintasan Y. Lepas kita cari pintasan Y, kita meneruskan langkah yang ketiga iaitu menuliskan persamaan. Sebab soalan minta anda cari persamaan garis lurus ST kan. Jadi persamaan garis lurus ST adalah Y sama dengan 2S tolak 7. Iaitu berpandu kepada Y sama dengan MS tambah C. Dia memang rujuk kepada Y sama dengan MS tambah C. So kecerunan ialah 2, pintasan Y adalah negatif 7. So persamaan kita Y sama dengan 2S tolak 7. Ini satu markah lagi. Jadi bahagian B keseluruhan dia 3 markah. Cari kecerunan 1 markah, cari pintasan Y 1 markah dan menuliskan persamaan yang dikehendaki 1 markah. Okey, bahagian C kita diminta cari nilai K. Jadi untuk mencari nilai K di sini kita dapati bahawa K ini berada pada paksi X. Pada paksi X, nilai Y sama dengan sifar. Jadi kita boleh ganti koordinat ini ke dalam persamaan yang baru kita cari tadi, iaitu Y sama dengan 2S tolak 7. So S sama dengan K, Y sama dengan sifar. Ganti nilai SY ini ke dalam persamaan yang baru kita cari di bahagian B.
Okey, Y sama dengan sifar, X sama dengan K. Dan kita dapati K adalah sama dengan 7/2. Okey, 7/2. So, kita boleh menggantikan nilai S sama dengan K dan Y sama dengan sifar ke dalam Y sama dengan 2S tolak 7, satu markah, dan nilai akhir K sama dengan 7/2, satu lagi markah. Anda juga boleh menuliskan K itu sama dengan 3.5 ataupun 3/1/2. So, itu soalan nombor 6, 6 markah keseluruhan dia. Okay, seterusnya soalan nombor 7. Raja 7 menunjukkan garis lurus PQ, SQ, QT dan ST dilukis pada suatu sata kates. Diberi bahawa PR dan ST adalah selari dan PQ sama dengan QT sama dengan 10 unit. Cari bersamaan garis lurus PR. So, kalau kita tengok kepada raja ini, macam agak rumit kan? So, soalan ini hanya cari satu perkara, iaitu persamaan garis lurus PR. Okay, jadi kita cuba masukkan semua maklumat yang kita boleh peroleh daripada soalan ke dalam gambar rajah. Daripada soalan kita dapati garis lurus PR selari dengan garis lurus ST. Lepas itu kita juga diberitahu SQ sama dengan QT 10 unit. Dan di sini saya cuba lukiskan satu garis menegak ke bawah Q. Dan kita dapati QT adalah Y sama dengan 8 kan bersamaan dia. Jadi kita tahu tinggi ini 8 unit. So, daripada 8 dan 10, ini adalah satu segitiga bersudut tegak dan kita boleh dapati panjang tapak segitiga bersudut tegak itu adalah 6 unit. Ini berdasarkan teorem Pythagoras 6, 8, 10. Dan daripada 6 ini kita boleh dapati koordinat di bawah Q ini yang pada menyentuh pada pasti S ini ialah 4 sifar. Iaitu negatif 2 tambah 6. So, 4. So, apabila kita dapat koordinat 4 sifar, maka kita juga boleh dapat koordinat untuk titik Q. So, titik Q koordinat dia 4, 8. Dan seterusnya koordinat T 4 tambah dengan 10, 14, 8. 14, 8. Jadi, apabila kita dapat mencari koordinat Q ataupun koordinat T mana-mana satu, Q 48 dengan T 14, 8, anda layak diberi satu markah. Lepas itu barulah kita guna langkah satu, iaitu cari kecerunan. Sekarang kita sudah boleh cari kecerunan. Kita nak cari bersamaan garis lurus PR, kita perlukan nilai kecerunan. Tetapi kita tidak boleh cari kecerunan daripada garis lurus PR sebab tidak cukup maklumat. Jadi kita boleh cari kecerunan daripada garis lurus ST. ST kita sudah ada koordinat T. Jadi dengan menggunakan koordinat S dan koordinat T kita boleh cari kecerunan. Iaitu ST. 8 tolak sifar bahagi 14 tolak negatif 2. Iaitu kecerunan dia 1/2. Dan kecerunan ST sama dengan kecerunan PR. So, ini satu markah. Cari kecerunan, satu markah. Okay, langkah yang seterusnya, setelah kita sudah cari kecerunan 1/2, maka kita boleh pergi ke langkah yang seterusnya iaitu cari pintasan Y. So, daripada garis lurus PR, kita boleh menggunakan koordinat P, negatif 4, 5 sebagai salah satu maklumat untuk kita mencari pintasan Y. Okey, jadi kita gantikan nilai M sama dengan 1/2 dan nilai kepada koordinat P negatif 4, 5 ke dalam Y sama dengan MS tambah C. Jadi kita ganti Y sama dengan 5, kecerunan M 1/2 dan S itu negatif 4 tambah C. So, akhirnya C sama dengan 7. Dan kalau kita tengok pintasan YC7, kalau kita tengok garis lurus ini, dia adalah di bawah Y sama dengan 8. Betul lah, logik juga C7. Okey, lepas kita dapat pintasan Y, maka kita pergi ke langkah yang ketiga iaitu menuliskan bersamaan kepada PR.
iaitu persamaan garis lurus PR ialah kita gabungkan nilai kecurunan dan juga pintasan Y yang kita cari di langkah 1 dan 2 ke dalam Y sama dengan MS tambah C, dan akhirnya kita dapati persamaan garis lurus PR ialah Y sama dengan 1/2S tambah 7. Ini satu lagi markah. Tadi cari pintasan Y ya, kita ganti ke dalam rumus ini ya. Diberi satu markah dan Y sama dengan 1/2S tambah 7 persamaan garis lurus PR, satu lagi markah. Dan keseluruhan soalan ini 4 markah. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan nombor 8. Masih lagi garis lurus. Okey, Raja menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak OKJ yang dilukis pada suatu sahta kertas. Diberi OJ sama dengan 5 unit. Ini maklumat penting. OJ 5 unit. A nyatakan bersamaan garis lurus JK. Okey, JK punya persamaan garis mengufut. B cari bersamaan garis lurus LM. Okey, dan kita dapati LM ini ya, kecurunan bukan kecurunan, garis lurus LM ini adalah selari kepada OJ ya. Okey. Kemudian yang kedua, cari pintasan S kepada garis lurus LM. Okey, penyelesaian dia. Okey, terlebih dahulu saya ataupun kita boleh catatkan maklumat yang kita peroleh daripada soalan ke dalam gambar raja. OJ 5 unit. Dan apabila kita tahu OJ 5 unit, kita boleh dapati ya, menegak, garis menegak itu ialah 4 unit, iaitu ini. Saya cuba tuliskan di sini ya, 4. Okey, 4 di sini. Ini ialah 3, 0 hingga 3. So 3, 4, 5, teorem Pythagoras. 3, 4, 5, so segitiga ini. Jadi koordinat J saya dapat ialah 3, 4. Koordinat dia 3, 4. Okey. Kemudian koordinat untuk K pun sama, sifar 4 sebab dia melalui paksi Y ya. Tetapi bahagian yang pertama ataupun bahagian A ya, kita diminta cari bersamaan garis lurus JK. Jadi persamaan garis lurus JK adalah mengufut dan selari kepada paksi S. Jadi persamaan dia ialah Y sama dengan 4. Satu markah. Satu markah. Okey, seterusnya bahagian B kita nak cari bersamaan garis lurus LM. Kan? So kita perlu cari kecurunan dululah. Langkah 1 cari kecurunan. Kecurunan kita boleh cari daripada garis lurus OJ. Okey, sebab mereka adalah selari. So kecurunan OJ ya, kita ada dua koordinat di sini. Yang pertama 3, 4 kita tahu kan. Satu lagi mungkin kita boleh gunakan dikte asalan. Asalan ialah origin 0, 0. Koordinat ini. So kita boleh guna dua koordinat ini untuk mencari kecurunan. 4 tolak sifar bahagi 3 tolak sifar. Dan kecurunan OJ sama dengan 4/3 dan kecurunan OJ juga sama dengan kecurunan LM. 4/3. Ini langkah yang pertama. Satu markah. Kemudian kita meneruskan, kita gantikan kecurunan 4/3 dan juga salah satu titik yang kita boleh peroleh daripada garis lurus LM iaitu titik M 6/13. Kita ganti dua maklumat ini ke dalam langkah yang kedua iaitu cari pintasan Y. So, apabila kita ganti dua nilai ini, kecurunan 4/3 dan koordinat M 6/13 ke dalam Y sama dengan MS tambah C, kita dapati C itu adalah sama dengan 5. So di sini kita dapat satu markah. Okey. So seterusnya langkah yang akhir ialah menuliskan persamaan dengan nilai kecurunan M sama dengan 4/3 dan juga C adalah 5, maka persamaan garis lurus ST adalah Y sama dengan 4/3S tambah 5. Satu markah. Okey. So bahagian B1 keseluruhan dia 3 markah. Okay, kemudian bahagian B2 kita nak cari pintasan S kepada garis lurus LM. Jadi kita ganti Y sama dengan sifar. Apabila kita nak cari pintasan S, Y sama dengan sifar kan. So kita ganti Y sama dengan sifar ke dalam persamaan garis lurus LM yang baru kita cari di bahagian B1. Iaitu Y sama dengan 4/3S tambah 5. Jadi gantikan Y sama dengan sifar.
gunakan kalkulator dan kita dapati S itu sama dengan negatif 15/4. Jadi maka bintasang S adalah sama dengan negatif 15/4. Okey, so keseluruhan soalan nombor 8 ini ialah 6 markah. Okey, seterusnya kita akan pergi ke tajuk yang kedua yang ingin saya kongsikan dalam slot ini ya, iaitu graf gerakan. Kerana saya dapati tajuk ini ada kaitan dengan tajuk pertama yang saya bincang tadi, iaitu garis lurus. Kerana dalam graf gerakan ini salah satu konsep yang kita masih gunakan ialah kecerunan. Jadi tajuk graf gerakan ini anda ataupun adik-adik semua telah belajar di tingkatan 4 bab 7. Tajuk dia graf gerakan. So dalam tajuk ini kita ada dua standard kandungan. Yang pertama ialah graf jarak masa. Jadi dalam graf jarak masa anda telah belajar melukis graf jarak masa. Yang kedua mentafsir graf jarak masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Ini perkara penting mentafsir dan menghurai. Dan yang ketiga menyelesaikan masalah yang melibatkan graf jarak masa. Kemudian untuk standard kandungan yang kedua, graf laju masa. Kita ada melukis graf laju masa, membuat berkaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui dan seterusnya menentukan jarak. Dan yang ketiga, mentafsir graf laju masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang melibatkan graf jarak masa. Jadi ingat di sini adik-adik, kita ada dua graf untuk tajuk graf gerakan. Yang pertama graf jarak masa dan yang kedua graf laju masa. Okey, nota pintas. Okey, kita tengok di sini untuk dua jenis graf ini kita tengok dulu graf jarak masa. Okey, so paksi Y dia jarak, paksi S dia masa. So daripada graf ini kita boleh cari kecerunan graf sekiranya garis itu adalah cerun. Garis lurus itu adalah cerun. So kecerunan graf adalah perubahan jarak bahagi perubahan masa. Okey, ataupun kita boleh gunakan sebutan yang lain iaitu kadar perubahan jarak. Jadi adik-adik semua, apabila soalan minta anda cari kadar perubahan jarak. Kadar, perkataan kadar itu bermaksud cari kecerunan garis. Kecerunan. Dan satu lagi perkataan untuk graf jarak masa yang boleh kita cari untuk kecerunan ialah laju. Jadi lain kali kalau kita jumpa perkataan kadar, jumpa perkataan laju, maksudnya cari kecerunan. Tetapi untuk graf laju masa, cari kecerunan bermaksud cari kadar perubahan laju. Tadi ialah kadar perubahan jarak kan? Ini kadar perubahan laju. Sekali lagi kadar. Masuk kecerunan. Dan satu lagi sebutan yang kita guna ialah berjutan. So sekiranya kita diminta cari berjutan daripada graf laju masa, maka kita perlu cari kecerunan graf. Dan di sini ada satu lagi rumus untuk kedua-dua graf ini iaitu purata laju. Ataupun boleh guna laju purata. Purata laju adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa yang diambil. Okay, seterusnya kita mentafsir graf jarak masa. So, apabila kita diberikan satu graf jarak masa, jarak lawan masa, beberapa perkara perlu kita ketahui di sini Yang pertama ialah contohnya untuk garis AB, bergerakan dari A ke B, dia ada cerun kan? So di sini maksudnya kecerunan positif. Kemudian apabila zarah ataupun objek itu bergerak dari B ke C, dan kalau kita tengok B ke C ini adalah secara mengufut garis dia. So kalau secara mengufut tidak ada kecerunan, kecerunannya adalah sifar. So kecerunan sifar ini bermaksud objek tersebut berhenti seketika. Berhenti seketika, dia tidak bergerak. So maksudnya laju dia kosong kan? Laju kosong maksudnya kecerunan sifar.
berhenti seketika ataupun boleh guna perkataan bergun. Okey. Kemudian apabila bergerak dari C ke D, ini menurun. Kecerunan dia negatif. Kecerunan dia negatif dan maksudnya ialah bergerak pada arah pertentangan. Manakala untuk graf laju masa, okey, pendasirannya adalah seperti berikut. Garis ataupun objek itu bergerak dari A ke B, bermaksud kelajuan dia bertambah. Semakin laju. Semakin laju maksudnya dia telah melakukan pecutan. So, pecutan adalah kecerunan. So, untuk garis lurus yang menaik, itu adalah kecerunan positif. Manakala untuk pergerakan dari B ke C, tadi kalau graf jarak masa, ianya kita panggil bergun atau berhenti seketika kan. Tetapi untuk graf laju masa, kita panggil dia laju seragam. Laju seragam. Kecerunan dia tetap sifar. Daripada pergerakan C ke D, ini adalah menurun. Dia semakin berlahan. Ataupun kita panggil dia ngia pecutan. Kecerunan dia adalah negatif. Kelajuan berkurang bermaksud ngia pecutan. So, nilai dia negatif. Kemudian, selain daripada perkara-perkara ini yang sama dalam jarak masa pun ada kan. Naik and then berhenti ataupun kalau di jarak masa berhenti, kalau di laju, graf laju masa dia adalah laju seragam kan. Okey, laju seragam ataupun kemudian menurun. Selain daripada 3 tafsiran ataupun perkara ini, satu lagi maklumat ataupun perkara tambahan yang tidak ada di dalam graf jarak masa tetapi ada di dalam graf laju masa ialah ini. Cari jarak. Dalam graf laju masa, kita boleh cari jarak melalui luas di bawah graf. So di sini kita ada beberapa bentuk sahaja yang boleh kita cari luas di bawah graf. Yang pertama ialah segitiga, yang kedua segi empat dan yang ketiga trapezium. So ingat, sekiranya graf yang diberi itu graf laju masa, kita boleh cari jarak dengan mencari luas di bawah graf. So, ini adalah antara bentuk-bentuk yang kita perlu ketahui. Yang pertama, segitiga. So, kalau nak cari jarak untuk bentuk segitiga, kita boleh cari luas segitiga, iaitu 1/2. Ini ini luas dia. Okey. Okey, luas segitiga. 1/2 darab ini B. Ini A. 1/2 darab A darab B. Kemudian untuk cari jarak yang melibatkan bentuk segi empat, panjang darab lebar, ini ialah B, tinggi ini A. So, A darab B ataupun B darab A samalah. Kalau melibatkan trapezium bentuk dia, ini adalah dua sisi yang selari ya. Okey, ini bentuk dia. Okey, ada dua di sini ya. So, atas ini ialah A, yang bawah ini ialah panjang tapak dia B ya. And then tinggi ini ialah C. Okey, C ya. Jadi rumus untuk cari luas trapezium 1/2 darab dengan A tambah B, hasil tambah dua sisi selari ya, kemudian darab dengan C. Sama juga untuk yang sebelah kanan ini, dua sisi ini selari. Okey, so sisi selari ini A, ini B ya. Dan tinggi ataupun panjang tapak di sini adalah C. So ingat rumus-rumus ini ya. Untuk rumus luas trapezium ada di dalam senarai rumus. Okey, tetapi segi 3 dan segi 4 tidak ada lah. Okey, ini anda murid-murid ataupun adik-adik semua kena ingatlah. Okey, satu lagi ialah pertukaran unit. Pertukaran unit sebab graf jarak masa dan laju masa kadang-kadang kedua-dua paksi itu menggunakan unit, terutamanya unit masa dia berlainan. So kita perlu tahu pertukaran unit di sini ya. Dan di sini cikgu tunjukkan penukaran unit jarak dan juga penukaran unit untuk masa. Okey. Kita pergi kepada soalan kertas 2, soalan nombor 9.
Raja 9 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh T saat. Okey, so di sini apabila kita jumpa ataupun berdepan dengan soalan seperti ini, perkara pertama ialah kita perlu ambil maklum graf apa yang diberi, iaitu laju lawan masa. Laju dia meter per saat, masa dia saat. Okey, dan di sini hanya melibatkan satu zarah sahaja. Satu zarah sebab satu garis. Okey, satu garis dan masa keseluruhan dia T saat. Okey, laju maksimum 20. Laju maksimum 20. Okey. Okey, laju lawan masa. Okey, soalan dia. A, nyatakan laju seragam dalam meter per saat zarah itu. B, hitung kadar perubahan laju dalam meter bersaat zarah itu dalam tempoh 4 saat pertama. Jadi yang pertama tadi cari laju seragam, bahagian B cari kadar perubahan laju dalam tempoh 4 saat pertama. Ini 4 saat pertama. Pertama maksudnya garis yang pertama nantilah. Okey, so ini kadar. Kadar maksudnya cari apa? Cari kecerunan garis lurus. Dan yang C, hitung nilai T. Kita nak cari nilai T jika jarak yang dilalui dalam tempoh 4 saat yang pertama adalah separuh daripada jarak yang dilalui daripada saat ke-6 hingga saat ke-T. So soalan ini perlu kita faham secara mendalam. Okey, jarak di sini maksudnya cari luas kan. Jadi maksud di sini ialah luas untuk 4 saat pertama adalah separuh, maksudnya 1/2. Separuh daripada jarak yang dilalui oleh bentuk dari saat ke-6 hingga saat ke-T. Separuh. Okey, penyelesaian soalan 9. Okey, bahagian A anda diminta mencari laju seragam. Jadi adik-adik semua kena faham laju seragam di mana. Laju seragam maksudnya tidak ada berjutan. Laju dia sama sahaja. Jadi garis ataupun bahagian laju seragam tersebut adalah di antara saat ke-4 hingga saat ke-6. Betul tak? Ini garis dia. So ini laju seragam bahagian inilah. Bahagian ini ini dia. Ini. Okey, laju seragam. Okey, laju seragam. Okey. Alright. Jadi berapa laju seragam dia? Ya, nilai dia 12. Jadi A laju seragam sama dengan 12 meter bersaat. 1 maka. Kemudian bahagian B kita cari kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan laju untuk tempoh 4 saat pertama. 4 saat pertama maksudnya 0 hingga 4 saat. 4 saat pertama ini. Jadi maksudnya garis lurus ini. Kita nak cari kecerunan. Jadi nak cari kecerunan kita perlukan 2 titik koordinat. So kita boleh mengambil titik koordinat pada penghujung garis tersebut. Pada 2 penghujung garis tersebut. Nah ini garis lurus dia. Jadi untuk titik penghujung yang bawah itu melalui asalan. So sifar-sifar. Dan yang atas itu ialah 4, 12. So kita guna 2 titik koordinat ini untuk mencari kecerunan. Iaitu 12 tolak sifar bahagi dengan 4 tolak sifar dan jawapannya adalah sama dengan 3. Kadar dia adalah 3 meter bersaat. So di sini 2 markah diberi ya. Yang pertama, rumus kecerunan. Kita guna dengan betul 1 markah dan jawapan kadar perubahan laju 1 markah. Okay, bahagian C, kita dikehendaki mencari nilai T tadi. Okey, jadi soalan telah mengatakan jarak yang dilalui dalam 4 saat pertama adalah sama dengan separuh daripada jarak dari saat ke-6 hingga saat ke-T.
So untuk saat ke-6 hingga ke T, bentuk ini sebenarnya trapezium, tapi untuk contoh soalan ini, saya cuba pecahkan trapezium itu kepada segi 4 dan segi 3. Mungkin kepada pelajar yang sederhana atau lemah, ini lagi senang. Okey, jadi untuk penyelesaian dia, ini dia, jarak untuk 4 saat pertama adalah sama dengan separuh. Separuh maksudnya 1/2 jarak saat ke-6 hingga saat ke-T. Jadi ini dia. So cara saya untuk menyelesaikan bahagian jarak ini, biasanya saya minta pelajar membuat lakaran bentuk. Lakaran bentuk. So untuk segitiga yang pertama ini, 4 saat pertama ini, dia berbentuk segitiga, iaitu panjang tapak 4, tinggi dia 12. Kemudian untuk jarak dari saat ke-6 hingga saat ke-T, asal dia satu bentuk trapezium, tapi kita sebenarnya juga boleh pecah kepada segitiga di atas dan segi 4 di bawah. So kita cuba tuliskan panjang tapak dia T tolak 6, dari 6 hingga T, maksudnya T tolak 6. Untuk dia punya segi 4, tinggi dia 12. Kemudian untuk tinggi segitiga 20 tolak 12. 20 tolak 12 ialah 8. Jadi daripada maklumat-maklumat yang kita catat pada gambar raja, pada lakaran kita itu, kita cuba selesaikan. Dan sebelum kita teruskan itu, kita perlu ingat untuk saat ke-6 hingga saat ke-T, kita ada 1/2 di depan, iaitu separuh. Jadi bagaimana kita nak mencari jarak untuk segitiga di sebelah kiri ini? Segitiga di sebelah kiri adalah 1/2 darab panjang tapak 4 darab dengan tinggi 12. Sama dengan sebelah kanan 1/2 darab di dalam dia, ini ialah segitiga. Segitiga dan belakang ini adalah segi 4. So segitiga sekali lagi 1/2 darab dengan 8 darab dengan panjang tapak T tolak 6. Untuk segi 4, panjang darab lebar iaitu 12 darab T tolak 6. Ini untuk segi 4. Ini untuk segi 3. Okey, jadi daripada persamaan yang panjang ini, kita boleh dapat nilai T adalah sama dengan 9. Anda boleh terus memberi nilai jawapan T sama dengan 9 selepas kita menuliskan langkah yang panjang ini. Ini hanya melibatkan satu pemboleh ubah iaitu T. Jadi kita boleh terus gunakan panduan kalkulator saintifik untuk mendapatkan nilai T itu adalah 9. Jadi untuk persamaan ini, 2 markah. Jadi sekiranya tidak dapat 2 markah, anda akan diberi 1 markah sekiranya salah satu ataupun mana-mana satu luas yang anda tulis adalah betul. Sama ada di sebelah kiri luas segitiga ataupun di sebelah kanan trapezium, ataupun you pecah kepada trapezium itu kepada segitiga dan segi 4. Okey, dan jawapan akhir T sama dengan 9 itu 1 markah. So keseluruhan soalan ini 6 markah. Okey, soalan nombor 10. Raja 10 menunjukkan graf jarak masa bagi Umar, Jason dan Martin dalam acara larian 100 meter. Soalan ini soalan kebat, tetapi soalan kebat aras rendah lah. Tetapi dia sangat interesting kerana soalan dia memang berkait rapat kepada kehidupan harian kita. So kita cuba mentafsir graf dulu sebelum kita kepada soalannya. Okey, jarak di sini dia guna meter. So jarak meter ini penting jarak meter. Kerana kita perlu memastikan unit dia juga. Jarak dia meter dan masa dia saat. Sebab ini adalah larian 100 meter. Kita memang kebanyakan kita memang akan berminat kepada larian 100 meter kan, sebab itu larian pecut. Okey, so di sini ada 3 pelajar, Umar, Martin dan Jason. Okey, marilah kita tengok OPQR. OPQR.
Ini larian Umar. Kalau kita tengok ada suatu ketiga itu P hingga Q, dia berhenti ya, sebab ini dia mengufut jarak masa punya graf, maksudnya berhenti. Berhenti, mungkin dia terjatuh ke, lepas itu dia meneruskan larian dia. Kemudian untuk garis OM ialah marting. Ini marting. Okey, OM dia terus. Okey, dalam masa 16 saat dia habiskan 100 meter. Tadi Umar dia guna 20 saat baru habiskan 100 meter. Kemudian untuk yang pelajar yang ketiga OKL, garis OKL, Jason, larian Jason. Okey, mula-mula Jason lari sampai ke saat ke-6, iaitu jarak dia 70. Dia telah berhenti sampai akhir. Mungkin dia tiba-tiba mungkin sakit kaki ke apalah, ataupun dia jatuh dan dia tidak meneruskan. Maksudnya dia berhenti larian dia pada saat yang ke-6 dan dia tidak menghabiskan larian dia sehingga 100 meter. Dia hanya tamatkan larian dia sehingga 70 meter sahaja. Okey, so ini untuk Martin, ini untuk Umar dan ini untuk Jason. Okey, jarak lawan masa. Okey. So kita kepada soalan dia. A, siapa yang memenangi perlumbaan itu? B, semasa perlumbaan Umar, ini Umar tergelincir dan terjatuh. Selepas itu dia meneruskan lariannya. Nyatakan tempoh masa dalam saat sebelum Umar meneruskan lariannya. Okey, yang pertama siapa? Itu kata kunci dia. Yang kedua, tempoh masa. B, kita cari tempoh masa. Okey, sebelum dia meneruskan larian dia. Okey, C, semasa perlumbaan Jason tercedera dan dia berhenti berlari. Maaf. Okey, so pada saat ke-6 tadi kan, dia sudah berhenti ya. So Jason tercedera dan berhenti berlari. Nyatakan jarak Jason dalam meter dari garisan penama apabila dia berhenti berlari. Jadi jarak kita nak nyatakan di sini, kunci dia. Dan bahagian T, hitungkan laju purata dalam meter per saat bagi Umar. So ini 4 soalan dia. A, B, C dan D. Okey, kita pergi kepada jawapan untuk bahagian A ya. Okey. Bahagian A ya. Dia tanya siapa yang menang dalam perlumbaan ini ya, antara 3 orang pelajar ini. Kita perlu maklum bahawa dalam larian 100 meter, satu ialah pertama kita mesti menghabiskan 100 meter lah jarak dia. Yang kedua dalam masa yang terpendek. Okey, masa yang terpendek. So di sini Martin lah yang memenangi perlumbaan itu. Betul tak? Sebab dia telah menamatkan larian dia 100 meter dalam masa 16 saat. Ini paling pantas lah antara 3 orang pelajar ini. Jadi Martin lah yang memenangi perlumbaan itu. 1 markah. Kemudian untuk bahagian B, nyatakan tempoh masa. Berapa lama Umar berhenti ya sebelum dia meneruskan larian dia. Dia meneruskan larian dia pada saat ke-18. So maksudnya daripada saat ke-9 hingga saat ke-18 dia berhenti. Dia tergelincir kan. So berapa lama dia tergelincir? 18 tolak 9 ialah 9 saat. 9 saat dia berhenti sebelum dia meneruskan larian dia. Itu yang mengibatkan dia sedikit lambat berbanding dengan Martin, tetapi dia masih menamatkan larian dia sehingga tamat. So masa diambil untuk dia berhenti ialah 9 saat. So ini 1 markah juga. Okay, seterusnya bahagian C, kita tengok Jason pula. Okay, so berapa jarak lagi ya daripada penamat sebelum dia tercedera? Dia cedera kan? So dia lari sehingga 70 meter dia tercedera. So dia perlu menamatkan larian dia. So berapa jarak lagi ya untuk dia menamatkan larian? 100 tolak 70. So ini dia. Berapa jarak dia? Ini. So 100 tolak 70, 30 meter lagi. Dia ada 30 meter lagi ya. Belum dia tamatkan.
Okey, jadi jaraknya adalah 30 meter daripada penamat. Okey, bahagian T, okey, bahagian C satu markah juga. Okey, bahagian T pula Umar. Dia nak minta laju purata Umar. Jadi kita tengok laju purata, rumus dia ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi jumlah jarak untuk Umar 100 meter, dia menamatkan larian 100 meter, bahagi dengan jumlah masa dia 20 saat. Betul tak? Jumlah masa keseluruhan 20 saat. Dia mengambil masa 20 saat untuk menamatkan larian. Jadi jumlah jarak bahagi jumlah masa 100 bahagi 20. So jawapan adalah 5 meter bersaat. Okey, so 100 bahagi dengan 20, satu markah, 5 meter bersaat, satu lagi markah. So untuk soalan ini 5 markah keseluruhannya. 5 markah. So bahagian A siapa yang menang, satu markah. Bahagian B tempoh masa untuk Umar berhenti sebelum dia meneruskan larian, satu markah. Bahagian C berapa lagi jarak yang belum Jason tamatkan 30 meter, satu markah. Dan yang bahagian akhir laju purata Umar, 2 markah. So keseluruhan dia 5 markah. Soalan ini jarak lawan masa. Okey, soalan 11. Raja 11 menunjukkan graf jarak masa bagi satu perjalanan sebuah kereta dari Kuala Lumpur ke Ipoh. Jadi kalau kita rujuk kepada soalan ini hanya melibatkan satu objek, iaitu kereta. Okey, so pergerakan kereta ini, perjalanan dia daripada Kuala Lumpur ke Ipoh. Tetapi sebelum dia sampai ke Ipoh, dia ada singgah di Tapah. Di Tapah. Okey, so ini kawasan ini ini maksudnya dia berhenti berhenti. Dan graf dia jarak lawan masa, dan jarak dia dalam kilometer, masa dalam sistem 24 jam. Jadi untuk masa itu saya rasa kita perlu buat sedikit penukaran. Okey. Daripada pukul 12 tengah hari dia bertolak daripada Kuala Lumpur sampai ke Tapah pukul 13.45. 13.45 maksudnya 1.45 petang. Kan? So, daripada pukul 12 hingga pukul jam 13.45, ini mengambil masa 1 jam 45 minit. 1 jam 45 minit sama dengan 1.75 jam. Kemudian daripada pukul 13.45 hingga 14.00, di sini dia berhenti di Tapah. Mungkin dia berehat lah. So ini mengambil masa 15 minit. Ataupun sama dengan 0.25 jam. Seterusnya, selepas dia berehat, daripada Tapah, dia meneruskan perjalanan ke Ipoh, iaitu pada pukul 14.00 hingga 15.20. So, daripada pukul 14.00 hingga 15.20 mengambil masa 1 jam 20 minit. 1 jam 20 minit bersamaan dengan 4/3 jam. Jadi, adalah baiknya boleh kita tuliskan nilai-nilai itu ke dalam paksi X. Jadi, pukul 12 tengah hari itu kosong lah. And then, masa 13.45 itu 1/3. 1/3 ataupun tulis 1.75 pun boleh. 1.75 jam. Lepas itu ini sudah 2 jam. 1.75 tambah 0.25 ialah 2 jam. 2. 0 hingga 2. Lepas itu akhir sekali 2 tambah lagi 4/3. 3 1/3 ataupun 10/3 jam. 10/3 jam pun boleh. So kita cuba tuliskan unit pada pasti X dalam jam. Sebab sistem 24 jam tidak boleh kita terus guna kecuali awak gunakan penolakan dengan cara yang betul lah. Okey, soalan dia A, nyatakan tempoh masa dalam minit pemandu itu berhenti rehat di Tapah. Okey, so kunci dia tempoh masa.
tempoh masa dia berehat. Okey, P hitung laju. So kunci dia laju. Kereta itu dari Kuala Lumpur ke Tapah. Cari laju maksudnya cari kecerunan. Kemudian C hitung laju, purata laju dalam kilometer per jam. So unit di sini kilometer per jam. Bahagian A dalam minit, B, C dalam jam. Okey, so itu unit kena ambil perhatian lah. Okey, C hitung purata laju dalam kilometer per jam kereta itu bagi keseluruhan perjalanan. So yang bahagian akhir purata laju, iaitu jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, so penyelesaian untuk soalan nombor 11. Okey, A, berhenti rehat. Dia tanya berhenti rehat. Berapa lama dia berhenti rehat? Nyatakan masa dalam minit. So daripada pukul 13.45 hingga pukul 14.00. So kita tolaklah 14.00 tolak 13.45 ialah 15 minit. So maksudnya kereta itu berehat ataupun berhenti rehat di Tapah selama 15 minit, 1 markah. Kemudian bahagian P, cari laju daripada Kuala Lumpur ke Tapah. So garis lurus yang berwarna merah saya gunakan di sini ya. Itulah garis yang kita nak cari laju. Laju bermaksud cari kecerunan. So kita cuba nyatakan koordinat pada dua penghujung garis lurus tersebut. So daripada Kuala Lumpur asalan sifar-sifar dan pada Tapah koordinat dia 1.75 dengan jarak dia 152. Okey, jadi laju sama dengan kecerunan. So kita cari kecerunan. 152 tolak sifar bahagi dengan 1.75 tolak dengan sifar. Dan kita dapat 608 bahagi 7 kilometer per jam. Anda juga boleh tulis dalam perpuluhan, berpuluhan atau pecahan wajar. Ataupun terus 608 bahagi 7 km per jam pun boleh. So di sini 2 markah. Satu untuk kita ganti nilai ke dalam rumus kecerunan dan yang kedua ialah nilai kecerunan ataupun laju. Kemudian bahagian C, kita nak cari purata laju. So purata laju ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah jarak dia 205 km. Jumlah masa yang diambil daripada Kuala Lumpur hingga ke Ipoh keseluruhan perjalanan 3 jam 20 minit ataupun 1/3 jam. So pastikan murid-murid masa itu dalam jam, bukan dalam jam dan minit ataupun bukan dalam 1520. Itu kena hati-hati ya. Okey, jadi akhirnya atas bantuan kalkulator saintifik kita dapati purata laju adalah bersamaan dengan 61.5 km per jam. So di sini 1 markah untuk bahagi 205 bahagi 3 1/3 iaitu aplikasi rumus. Kemudian jawapan 61.5 adalah 1 markah. So keseluruhan soalan 11 5 markah. Jarak lawan masa. Untuk soalan 12, kalau kita tengok sekali lagi adalah soalan jarak lawan masa. Jarak dalam kilometer, masa dalam minit. Okey, so masa minit itu kena berhati-hati ya. Sekiranya soalan tanya dalam jam, kita perlu tukar masa minit itu kepada jam. Raja 12 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Rina dengan kereta api dari Rawan ke Serdang. Tetapi sebelum sampai ke Serdang, dia ada berhenti di Kuang. Kuang. Okey, A1. Diberi bahawa laju kereta api dari Kuang ke Serdang ialah 1.25 km per minit. Cari nilai T. Dari Kuang ke Serdang, laju dia 1.25. Okey, cari nilai T. Okey, kemudian yang kedua, berapa lama masa dalam minit
diambil untuk sampai sedang dari kuan. Maksudnya dari kuan ke sedang. Berapa lama masa diambil dalam minit. So, bahagian A1, A2, dua-dua menggunakan minit. Jadi, itu tidak jadi masalah. Terus kita ambil nilai daripada graf. Tetapi untuk bahagian B, hitung purata laju dalam kilometer berjam. Dalam kilometer berjam ini, kita perlu ambil maklum ini ialah kilometer per jam. Jadi kita perlu tukar unit minit itu kepada jam untuk bahagian B. So hitung purata laju kereta api itu bagi keseluruhan berjalanan. Okey, penyelesaian dia. Okey, untuk bahagian A1 kita nak cari laju. Laju telah diberi, kita nak cari nilai T daripada kuan ke sedan. So, laju masuk ke cerunan. Jadi kita cuba menuliskan ataupun menyatakan koordinat pada penghujung, dua penghujung garis lurus tersebut dari kuan ke sedan. So, di kuan koordinat 11, 10 dan di sedang itu ialah T40. So, laju telah diberi dalam soalan 1.25 km per minit. Jadi kecerunan, kita cari kecerunan. Laju bermasuk kecerunan. So, 40 tolak dengan 10 bahagi dengan T tolak 11. Ini rumus kecerunan dan samakan dengan 1.25 dan dengan menggunakan kalkulator saintifik, kita boleh mendapat nilai T di sini adalah 35. So, satu markah untuk rumus dan satu lagi markah untuk nilai T. Kemudian bagi bahagian A2, kita nak cari tempoh masa daripada kuan pergi ke sedan. Jadi setelah kita dapat T itu 35, bolehlah sekarang kita menyatakan masa dari kuan pergi ke sedan, iaitu T tolak 11. So T tolak 11, T ialah 35 kan. So 35 tolak dengan 11 adalah bersamaan dengan 24. Maksudnya daripada kuan pergi sedan mengambil masa 24 minit. 24 minit. So, satu markah. Dan bahagian B, kita nak cari purata laju. Purata laju jumlah jarak bahagi jumlah masa. So, jumlah jarak di sini daripada Rawang ke Serdan adalah 40 km. Manakala masa diambil untuk keseluruhan perjalanan T minit. T telah kita cari tadi 35 minit. Tetapi bahagian ini unit yang perlu kita tulis ialah kilometer per jam. Jadi masa 35 minit itu perlu kita tukar kepada jam. So, minit tukar kepada jam kita bahagi 60. So, 40 km bahagi dengan masa 35 minit itu 35 per 60. 35 per 60 dalam jam. Jadi jawapan dia 480 per 7. Ataupun dalam perpuluhan pun boleh kilometer per jam. Satu markah untuk rumus dan satu markah untuk jawapan akhir. So soalan 12 ini keseluruhan dia 5 markah. Sekali lagi jarak lawan masa. Okey, kita pergi ke soalan 13. Soalan 13. Raja 13 menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan sebuah motosikal dalam tempoh 1 jam. So tempoh 1 jam, kalau kita merujuk kepada Raja 13, laju dia dalam kilometer per jam, masa dalam jam. So unit dia sudah sama, so tidak perlu buat penukaran nanti. Dan kita dapati di sini hanya melibatkan satu kenderaan, pergerakan satu kenderaan iaitu motosikal daripada masa dia 1 jam, laju maksimum V. So kalau kita tengok di sini ada 4 garis, mula-mula dia pecut. Sebab ini laju lawan masa, mula-mula dia pecut, lepas itu apa maksud ini ini adalah laju seragam. Laju dia sama je dalam tempoh ini. Lepas itu dia pecut lagi. Akhir sekali dia ngia pecut. Maksudnya semakin perlahan. Sehingga dia berhenti. Itu tafsiran tentang graf ini.
Okey, soalan dia. A. Hitung kadar perubahan laju dalam kilometer per jam bagi motosikal dalam 0.3 jam pertama. So bahagian A kita nak cari kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju bermaksud cari kecerunan. Untuk 0.3 jam yang pertama. Maksudnya garis yang pertama nanti. Bahagian B, hitung nilai V jika jumlah jarak bergerakan motosikal itu dalam tempoh 1 jam ialah 30.5 km. Jadi untuk bahagian B, anda dikehendaki mencari nilai V ya. Dan anda diberi jumlah jarak pergerakan motosikal dalam tempoh 1 jam. 1 jam ialah keseluruhan perjalanan 30.5 km. Itu nilai V. Itu nilai V ya, jumlah jarak. So jumlah jarak di sini maksudnya kita perlu menggunakan luas di bawah graf. Okey. Okey, so ini bahagian A. Ya, saya telah berikan kita nak cari kadar perubahan laju untuk 0.3 jam yang pertama. Jadi garis lurus yang terlibat ialah ini. So kita cuba tuliskan, nyatakan koordinat pada penghujung garis tersebut. So yang pertama sifar-sifar sebab yang melalui asalan, dan yang kedua atas ini ialah 0.340. Jadi kadar perubahan laju di sini adalah sama dengan kecerunan garis lurus sekali lagi, dan ianya adalah sama dengan 40 tolak sifar bahagi dengan 0.3 tolak sifar. Dan jawapan dia adalah bersamaan dengan 400 bahagi dengan 3 km per jam. Okey, satu markah di sini ya. Satu markah untuk aplikasi rumus kecerunan dan satu markah untuk jawapan kadar perubahan laju, iaitu 400/3. Anda juga boleh tulis dalam bentuk pecahan wajar ataupun perpuluhan. 2 tempat perpuluhan lah. Okey, kemudian bahagian B. Kita nak cari nilai V. Dan kita diberi jumlah jarak. Jumlah jarak dia 30.5 km. So di sini kita ada 4 bentuk di sini kan. Nak cari jumlah jarak. Jumlah jarak di sini bermaksud luas di bawah graf. Dan di sini kita ada 4 bentuk. Yang pertama segitiga, yang kedua segi empat, yang ketiga trapezium, yang keempat segitiga. Jadi kita kena cari luas bagi setiap bentuk tersebut. Okey, jadi bentuk yang pertama segitiga, nilai dia 0.3 dengan 40. Dan yang kedua segi empat ialah berapa panjang tapak. Ini kena ambil perhatian 0.3 hingga 0.5. So di sini 0.2 beza dia. So tinggi masih sama 40. Kemudian untuk trapezium ini sama 0.5 hingga 0.7. So panjang tapak dia 0.2. Dan tinggi sebelah kiri 40, sebelah kanan dia V. V ya. Sebab tinggi ini maksimum V kan. Kemudian yang keempat ialah segitiga. Sekali lagi. So panjang tapak 0.7 hingga 1.0. Beza dia 0.3 lah. 0.3. Okey, dan tinggi dia V ya. So mungkin saya tulis di sini. Ini ialah 0.3. Ini 0.2. Ini sama juga 0.2. Dan akhir sekali ini ialah 0.3. Okey, so itulah maklumat yang saya catat di dalam rajah. Saya pecahkan graf itu kepada 4 bentuk seperti yang saya buat di sini. Lepas itu jumlah maksudnya tambah semua dan samakan dengan 30.5. So lepas kita buat langkah ini, sekarang kita cuba tulis ke dalam persamaan matematik. So segitiga luas dia 1/2 darab dengan 0.3 darab dengan tinggi dia 40. Kemudian tambah segi empat
luas dia 0.2 darab dengan 40. Dan yang ketiga, trapezium 1/2 darab dengan 0.2 darab dengan 40 tambah V, iaitu hasil tambah sisi selari. Ini sisi selari, kita tambah 40 tambah V. Okey, dan yang keempat, segitiga ialah 1/2 darab dengan 0.3 darab dengan V. Dan jumlah keseluruhan ini samakan dengan 3.5. 3.5. Jadi anda boleh guna panduan kalkulator saintifik, terus cari V, ataupun anda kira 1/1 luas bentuk itu. Kemudian jumlahkan sama dengan 30.5 dan daripada situ lakukan operasi algebra dan akhirnya anda boleh dapat V juga. So V di situ ialah nilai dia V sama dengan 50. V sama dengan 50. Jadi kalau kita tengok balik raja kita ataupun gambar raja kita, okey, V itu mesti lebih daripada 40 kan. Jadi 50 itu adalah rasional ataupun logik lah jawapan dia. Okey, jadi bagaimana dengan markah dia? Jadi anda boleh menuliskan bersamaan jumlah jarak itu dengan betul. Ada 4 bentuk di sini. Mungkin yang ketiga, yang berwarna kuning itu you nak pecah segitiga di atas, segi 4 di bawah boleh. Ataupun ada pelajar dia gabung raja 1 dan raja 2 ini segi 3 dengan segi 4. Kalau gabung dia sebenarnya satu trapezium. Boleh juga. Atau setaranya. Mana-mana. Boleh. Okey, dan kalau kita boleh menunjukkan, anda boleh menunjukkan persamaan ini dengan betul, 2 markah terus. Ataupun kalau ada silap di dalam ini, kita akan cuba cari 1 markah. Maksudnya mana-mana satu